Video ini dibawa kepada anda oleh Kluster IT, Jabatan Profesional PAS. Yang datang daripada latar belakang yang pelbagai dan mungkin yang kita punya bertemu ni pada bahagian IT lah, teknologi maklumat. Itu yang tempat pertemuan kita. Mungkin tak ambil bidang teknologi maklumat tapi menjadi pengguna dan juga menjadi aktivis lah. Jadi nak tak nak dia join sekali. Jadi mungkin saya kongsikan pengalaman saya sikit lah macam mana yang saya lalu lah. Tadi pengurusi dah cerita, tapi saya just nak menambahkan perencah saja. Saya mula sekolah di Ipoh tahun 87 sampai 92. Jadi belajar di sekolah. Asalnya saya masuk dalam jurusan dia ada dua jurusan kat sekolah tu. Satu jurusan untuk masuk ke bahagian engineering, lagi satu jurusan untuk bahagian sains sosial. Yang satu lagi tu sains saja panggil. So mula-mula saya masuk dalam bahagian sains. Kemudian saya tanya arwah ayah saya, dia nak saya pergi lain mana. Saya fikir, saya pun tak tahu kenapa saya tanya. Tapi pada waktu tu orang yang kita nampak ada autoriti nak bagi tahu kita pergi ke mana tu ayah kita lah ataupun mak kita kan. Jadi kita pun tanya ayah. So ayah kata dia suka kalau saya boleh tengok lain-lain bisnes. Jadi saya bagi tahu kat cikgu, saya nak tukar daripada kelas jurusan sains pergi ke jurusan sains sosial. Saya pun tukarlah, saya dapat. Jadi saya dapat ni, saya belajarlah perdagangan, kunci kira-kira dan sebagainya kan. Dan kita sekolah menengah, diri saya sendirilah. Waktu tu orang suruh belajar, aku belajar je. Dia tak ada apa pun yang orang kata ada pilihan sendiri ke apa. Mungkin berbeza dengan zaman sekarang kot. Zaman dulu ikut mak ayah lah. Dia kata apa, kita ikut je. Jenis macam tu lah. Cumanya pada waktu tu jugalah ada beberapa kelas tambahan yang saya sempat belajar. Saya sempat belajar bahasa Jepun dengan guru bahasa Jepun. Tapi sebab tak ada orang nak bagi motivasi kat saya, jadi pergi belajar tu kira setakat main-main macam tu je lah. Jadi sampai sekarang ni boleh lah 2-3 perkataan je lah yang boleh. Dan saya rasa rugilah pula dulu belajar, tak belajar sungguh-sungguh kan. Yang kedua yang saya belajar kelas komputer. Zaman tu komputer tahulah disket besar ni. Funny lah disket dia. Jadi sebelum nak guna tu cucuk disket lu, load sekejap baru boleh guna. Sebab komputer tu dia tak ada benda yang disimpan, dia simpan pada disket tu. Dan kegemaran zaman saya tu budak-budak sukalah RPG, budak-budak suka. Dan juga ada game tembak-tembak lah. Zaman tu game tembak-tembak je yang popular. Dan hobi kami dalam kelas ni sebab cikgu komputer tu selain daripada ajar buat processor dengan Excel, zaman tu dia tak panggil Excel lah, dia panggil apa, 123, Lotus 123. Cikgu ajar sikit programming. Cikgu ajar macam mana nak melukis line drawing dengan menggunakan basic. Jadi budak-budak jadi teruja ya. Apa dia orang buat, pergi library, ambil gambar roket, trace balik atas kertas, lepas tu ambil kertas draft, tekak dan gunakan programming tu untuk buat line drawing. Jadilah satu jet ke, jadi satu kapal. Dan it took them lebih kurang beribu line jugalah untuk hasilkan lakaran tu. Tapi semua orang kira teruja tau. Jadi bila dia tengok kawan dia boleh buat, dia pun nak buat. Lama-lama semua orang berlumba lah buat. Dan saya tengok ini satu benda yang menarik lah. Cuma kita tak boleh nak guna selalu. Dalam seminggu mungkin 1-2 kali je lah. So saya start buat programming umur dalam 13 tahun tu saya belajar. Tapi suka-suka. Dan habis SPM sebab saya dah ambil sains sosial. Jadi the next thing yang saya akan buat adalah masuk dalam line accounting lah. So saya pun apply untuk dapatkan degree accounting. Jadi saya dapat belajar di College Maramanting. Duduk kat situ persediaan 2 tahun. Pada waktu tu tak ada subjek accounting. Yang ada cuma subjek biologi, ekonomi, mathematics, computer studies, English, bahasa Melayu. Jadi dia macam STPM. Kursus yang saya ambil tu dia panggil International Baccalaureate. Dia macam STPM lah. So saya kena ambil 6 subjek yang tak ada kaitan pun dengan accounting. Tapi boleh buat, tak ada masalah lah. So lepas, dan saya pun pergi sama belajar di Kadir. Di Kadir ni yang saya jumpa dengan Dr. Habib tu. So di Kadir ni saya belajar accounting 3 tahun. Dan saya pun tak ada masalah lah belajar. Cuma bila kat situ tu saya kerja part time. Kerja part time ni sebab saya tengok, saya tak tahulah major yang lain. Major accounting ni belajarnya relax.
Kelas mula pukul 9, pukul 12 dah habis. Petang tutorial, ada sangat banyak masa. Dia tak macam budak-budak medik. Budak-budak medik ni kelas punya lah banyak, siang malam exam dan segala bagai lah kan. Jadi kita yang accounting ni macam tak ada benda sangat nak buat. Kalau budak-budak engineering dia ada lab, dia pernah pergi lab. Jadi oleh kerana tak ada lab, kita nak buat praktikal, maka kita pun berniaga lah sebab belajar bisnes kan. Jadi saya dengan kawan-kawan satu rumah ni, kita discuss benda apa yang kita nak buat yang orang perlukan. So yang pertamanya kita tengok ramai orang nak telefon komersial. So kami jual kad, telefon kad. Dan waktu tu tak ramai orang jual telefon kad. Jadi bila kami yang antara pioneer, so kita pegang komuniti belajar Melayu. Jadi satu bandar tu memang orang cari kita orang je untuk dapatkan kad. Hasil daripada jualan kad tu kami berjaya beli kereta lah, kereta wagon. Tak mahal pun kereta wagon, berapa ratus pound je. Tapi boleh belilah. So dengan kereta wagon tu, the next thing yang kita fikir, kita boleh buat bisnes dengan kereta ni. Daripada Cardiff tu kami pergi ke Birmingham, lebih kurang macam KL pergi Seremban lah. Pergi ke Birmingham dan kami cari produk makanan yang orang-orang suka. So kita punya target market kita suri rumah. Pelajar yang mana yang beristeri, master dengan PhD, ataupun budak-budak apa single pun ada juga. So dia orang nak kicap, nak perencan, nak Maggi, nak benda-benda macam tu. So kita orang pergi ke sana, kita orang beli kicap. Beli kicap saja. Kicap saja pun demand dia cukup baik lah. So bila balik ke Cardiff ni, kawan saya siapa orang panggil dia Hasan Kicap. Sebab dia memang biasanya isteri postgrad lah, selalu telefon dia, "Dek, tak kicap, tak kicap." Dan juga kadang-kadang orang buat program, dia nak jemput kawan-kawan dia, dan alat memasak dia mungkin kecil-kecil je. Dia nak buat event yang agak besar, dia perlukan mangkuk dan pot, periuk dan juga belanga yang besar. So kami pergi ke sana, kami beli siap-siap, dan kami menyediakan khidmat untuk memberi pinjam kepada orang-orang ni lah. So bagi pinjam tak dapat duit pun, tetapi dapat kembangkan network lah. So bila kita bagi je, oh ada apa lagi? Kita ada business card, kita ada pencah, kita ada barang-barang lagi. So akak nak apa kita tahu. Jadi dengan cara tu kami boleh sustain lah bisnes. Kereta tu ada, lepas tu ada bisnes dan juga ada network yang kami pegang dekat situ. Di samping tu juga waktu tu universiti ni ada alat percetakan warna. So apa kami buat? Kami buat poster dan kami jual secara online. Waktu tu tak ada lagi alat canggih Facebook punya sekarang, pakai email je. Masuk dalam email group, bagi tahu kita ada poster. Poster tu mudah je, ambil gambar, tempel sikit ayat Quran, tempel sikit hadis, tempel sikit takvim ke apa ke, kata-kata hikmah, dan kita jual. So that kind of things tu yang orang kata yang banyak mengisi masa saya lah di waktu zaman saya student. Kemudian ada satu masa tu kebetulan lah penganjur jemput Tuan Guru Nik Aziz datang ke Birmingham, dan dia pernah bagi ceramah pada tahun 96, dan dia beritahu lah kepentingan pendakwah ni masuk dalam media elektronik. Waktu tu yang ada multimedia lah yang boleh membantu mengembangkan dakwah. Saya pun antara peminat almarhum Tuan Guru lah. Dia buku-buku dia saya baca, dan juga ceramah dia saya dengar kan. Walaupun dia cakap dalam luar Kelantan, tetapi dia punya pengisian dia, puan yang dia bagi tu simple. Simple maknanya bila kita dengar, dia relevan dengan kehidupan kita. Yang saya rasa benda yang paling senang nak hadiah kat orang adalah bagi kat orang buku ataupun CD dia. Sangat membuka minda siapa-siapa saja yang dengar, kalau orang tu terbuka lah. So that kind of things tu yang buat kita fikir kita kena buat benda baru lagi lah selain daripada bisnes tu. So apa kami buat? Kami fikir kita nak buka satu multimedia studio lah. Tapi studio kita tak ada duit. So apa kami buat? Kami kerja part time dan kami kumpulkan duit lah. Kumpulkan duit, lepas tu kita fikir macam mana kita nak buat studio. Last sekali tengok dekat iklan, siapa yang buat, ada tak bisnes yang iklankan perkhidmatan buat recording studio. Tengok dalam tu ada, kami pun pergi lah jumpa dia. Tujuan pergi jumpa dia sebenarnya adalah untuk tengok macam mana dia set up studio dia. So bila kita pergi, kita tengok, oh dia ada ni, kita pun tanya dah apa yang you ada. I ada ni. Okey, macam mana you buat? I buat macam ni. Okey, berapa kos yang you offer? Dia pun kira-kira macam ni. Kami pun balik rumah, bagi kat majalah kedai second hand kan, tengok benda dia cakap ni kos yang dia bagi ni. Kalau kita campur lagi betul buat sendiri. So kami pergi kedai second hand, kami belilah alat sendiri. Beli mixer,
drum machine, beli apa nama multi tracker. Sebiji yang macam dia tunjuk tu, itulah kita buat kan. Dah balik kita balik ke rumah dan kita set up dah betul, dan 2-3 recording lah yang kita buat. Kita buat mixing semua sendiri. Waktu tu 2-3 orang kawan saya ni, dia ada kawan-kawan dia di Jordan dan juga di Mesir. Jadi kadang-kadang dia akan pergi ke sana lah. So bila pergi ke sana tu, dia akan bawa lah rakaman sana ke sini, dia tunjuk dan sebagainya kan. Pada waktu tu itulah antara teknologi dakwah yang ada lah. Dan kami sempat jugalah waktu ada studio tu, kita beli digital tablet untuk drawing atas digital punya pad tu kan. Jadi bila kita lukis, dia keluar kat screen. So 3D pun ada zaman tu, cuma tak semudah zaman sekarang lah. Zaman sekarang lagi mudah. So all those things tu yang kami buat tu pada waktu student, yang mana sebenarnya dia mengisi masa lapang, tapi dah kira sibuk lah zaman student dengan benda tu je, belajar dan juga buat benda-benda ni. Jadi bila dah terdedah dengan benda ni, bila saya balik ke Malaysia ni, saya nampak ada banyak benda yang kita boleh explore lah. Cuma saya grab dengan accounting, jadi saya masuk bekerja dengan bidang accounting. Dan saya fikir muncullah, saya sempat explore benda-benda tu waktu saya student. Bila dah bekerja, sangat sibuk. Saya masuk dalam bidang accounting, masuk kerja pukul 8 pagi, 8.30, officially balik pukul 5.30, dan biasanya saya balik pukul 9.30 malam. Saya kerja di sebuah syarikat di Kampung Baru, Jurutera Perunding Sabah. Pernah dengar? Jurutera Perunding Sabah ni banyak memberi inspirasi pada saya jugalah. Yang pertamanya nama dia Jurutera Perunding Sabah, dia pakai nama Sabah. Sabah ni adalah seorang sastrawan Melayu yang banyak membantu menaikkan saya boleh kata intelektualisme di kalangan Melayu lah, budaya intelektual tu. Jadi saya dah inspired jugalah dengan nama tu. Dan dia adalah salah satu syarikat Jurutera Bumi Putra yang mendapat projek di Cyberjaya. Dia buat design Cyberjaya Bridge D dan 2-3 projek yang lain. Dia juga buat beberapa design untuk flyover di Johor, dan dia juga terlibat di penjajaran jalan di Lebuh Raya Pantai Timur, di Gambang dan sebagainya. So saya kerja bagi account, tapi bos saya kata, sebab you kerja dengan engineering company, you must know the nature of the business. Although you are business line, you are in the business section, you are doing accounting works, but you must know the project. So bila dapat projek, saya kena baca terms dia, saya kena tahu projek ni buat apa. And then saya pergi interview. Saya pergi interview pada bulan Januari tahun 99 ya. Bos tu tanya saya macam-macam soalan lah, 1 jam lah, rasa macam tak dapat dah, sebab lama sangat kena tanya kan. Tapi Alhamdulillah dapat orang tu call. So bulan 5 19 hari bulan Mei tahun 99 saya masuk bekerja kat saya. Bila saya masuk bekerja tu, dia punya bahagian admin tu beritahu kat saya, you kerja dengan benda ni, dalam tempoh 2 minggu ni I nak you dapat experience macam 2 tahun kerja dengan benda ni. Saya dengar, oh yo, dahsyat dia. Tapi saya tak ada rasa gentar sangat, sebab waktu zaman kita student, kita memang aktif. Saya terlibat dengan aktiviti pelajar di Kadim ni, memang aktif lah. Bila student datang, kami akan ambil. Maknanya kami akan kontak Jabatan Pelajar Malaysia. Kita akan tahu berapa hari bulan pelajar akan sampai. Yang ni pergi main rondong je. Kalau budak tu turun, nampak dia pakai kot ke dia pakai tudung, tu dah dia orang Malaysia. So kita akan approach dia, kami daripada sini, kalau pergi ke tempat ni kami boleh bawa. Saya pernah berada di London, saya tahu. Katakan pelajar sampai 20 orang akan sampai di Malaysia Hall, kami akan sediakan servis, kami akan sediakan kereta-kereta semua. Sebab diorang ni akan pergi ke tempat jauh daripada London, lebih kurang 300 km, 200 km. Jadi yang tu tak ada siapa uruskan, dia kena pergi sendiri. Jadi kami akan pergi, jumpa budak tu, tanya dia lagi belajar mana, okey, kami akan hantar. Panggil akak mana, abang mana, kita akan tolong hantar. We don't charge anything for the service, but we hope that we can have a good ties. Kita boleh dapat ada hubungan silaturahim yang baik lah. Yang itu benda yang kita biasalah terlibat kan. So banyaklah benda-benda tu yang kita buat. Jadi bila kena buat kerja yang banyak, pada saya bukan benda yang bermasalah lah. So apa yang bos saya buat, dia bagi saya banyaknya file-file arch-file tu, dan dia minta saya foto state saja. Mula-mula saya dapat kerja macam tu, saya rasa apalah penat-penat buat degree, balik-balik kena foto state je. Tiap-tiap hari kerja saya foto state saja, foto state. Cuma saya kena agihkan
dokumen ni PO pergi sini, invoice pergi sini, statement pergi sini. So benda tu yang sebenarnya dia nak. Sebab apa? Documentation yang paling penting dalam company. So kalau you tahu dokumen apa untuk apa, you dah selamat dah you masuk ke tempat yang betul. Kerana kalau you masuk dokumen ke tempat yang salah, banyak rentetan yang akan yang akan terhasil daripada benda tu lah. So dalam tempoh tu baru saya faham, bermakna apa yang bos saya cakap tu betul. You can master anything as long as you know how to approach. Kita boleh menguasai apa-apa saja asalkan kita tahu macam mana kita nak mendekati ataupun menyelesaikan benda tu. Jadi benda tu penting untuk kita semua. Tak kira lah kita daripada background apa pun, masalah ada banyak. Sebagai manusia kita akan jumpa macam-macam masalah. Bekerja ada masalah, tidak bekerja pun ada masalah. Kan, duduk saja ada masalah. Tapi kalau bekerja, tentulah ada lebih banyak masalah lagi. Tapi macam mana kita nak decompose masalah tu? Macam mana nak pecahkan masalah yang besar tu kepada benda-benda yang kecil yang kita boleh selesaikan satu persatu. Akhirnya semua selesai. So that kind of things tu yang buat saya rasa berminat lah untuk bekerja dengan account. Jadi saya kerja account, mula-mula bos saya bagi buat payroll dulu. Saya kena settlekan 200 orang nama. Payroll ni dia kata kalau you boleh buat payroll, you boleh buat yang lain. Kenapa dia kata macam tu? Banyak-banyak kerja, kalau you buat tangguh-tangguh, tak nampak sangat you punya kita nak panggil apa? Kelewatan kerja tu. Tapi payroll boleh ketangguh lewat bayar gaji pekerja. Mengamuk pekerja. Saya pernah pekerja side office, call saya beritahu, kenapa duit gaji saya lambat masuk? You nak saya makan pasir ke? Saya dengar tu, tunjuk saya. Saya terus pass line kat bos saya. Bos saya tu dia jenis sarkastik sikit kan. Dah makan pasir belum tu? Tanya dia balik. Okey. Jadi bermakna apa? Dia nak saya buat benda yang kritikal. Kalau saya boleh buat, benda lain settle. So bila saya masuk buat payroll, saya kena tahu tarikh-tarikh penting dalam payroll. Berapa hari bulan nak kena submit EPF, berapa hari bulan nak kena submit SOSO, berapa hari bulan nak kena prepare income tax, berapa hari bulan nak kena bayar gaji, discount nak bagi kat bank bila nak confirm dengan bank, bila kena buat pengumuman kepada staff kata gaji dah masuk. So saya buat benda tu. Dan Alhamdulillah dalam tempoh 3 bulan, mula-mula saya masuk sebagai trainee, maka company dah setuju, dah berpuas hati dengan khidmat yang saya berikan. Maka saya diangkat kepada pekerja bertaraf full time dengan company. Sebelum tu management training saja. Lepas tu jadi account exec lah. So dengan kerja payroll yang saya buat tu, saya boleh buat. Dan bos ni bila tengok kita boleh buat, dia tambah lagi kerja kita yang baru. Dia bagi saya, okay, I bagi you satu company. This is a management consultant company. Kalau you boleh manage benda ni, I bagi you company lain lagi. Bos cakap macam tu. So mula-mula kita dapat pening kepala lah. Sebab apa? Documentation berterabur. That is why in the beginning tu yang dia nak saya mahir adalah penyusunan dokumen. Sebab bila saya masuk company ni, jaga account ni memang dokumen tak mana-mana lah. So saya kena susun balik dan saya kena betulkan balik. So benda ni penting, tak kira lah bidang apa kita buat, documentation sangat mustahak. Yang kita biasa nampak macam nanti kita boleh buat, nanti kita boleh buat. Bila bertangguh, 2-3 bulan bertangguh, kerja bertimbun dah kita tak tahu nak approach macam mana. Jadi alhamdulillah benda tu pun saya boleh buat. So bila saya bekerja tu payroll dengan management consultancy company ni, banyak dokumen yang saya kena uruskan. Saya fikir-fikir balik, takkan saya nak kerja balik lewat aja. Mesti ada cara yang saya boleh permudahkan supaya saya boleh balik awal. Saya punya aim macam tu. Akhirnya saya belajar sendirilah programming, saya belajar sendiri database. Sebab apa? Saya kena gunakan payroll software dan juga accounting software. Tetapi dia tak berapa user friendly. So it took me a very long time untuk saya enter data dan buat output dan sebagainya. Last kali kena pakai Excel juga. Penat lah Jadi apa yang saya buat, saya pergi ke Kinokuniya dekat KLCC. Waktu tu lah, zaman sekarang dah tak tahu dah kat mana lah sekarang. Ada lagi kot? Ada lagi Jadi dia benarkan kita baca buku tau. Jadi saya akan pergi situ dan saya akan baca macam mana nak faham VBA, macam mana nak faham SQL dan sebagainya. So bila saya dah baca, dah faham, saya balik pejabat, saya buat. Dekat je kampung baru dengan KLCC ni. So itu rutin saya lah. Di samping saya terlibat lah dengan kawasan dan juga tempat yang lain. Jadi bila saya buat tu lama-lama saya buat, saya pun ada masa yang lebih Saya berjaya memendekkan
payroll processing days daripada 6 hari kepada 2 hari. Pada saya itu satu pencapaian lah. Sebab apa? Kalau 6 hari, saya sibuk. Bila 2 hari, saya ada banyak masa free. Tapi saya tak bagi tahu kat bos lah. Jadi bermakna kita ada masa lega lah. Masa lega. Kemudian bos bagi cadangan kat saya, why not you pergi sambung belajar? Why not you buat chartered? You duduk kat accounting company, you kerja dalam bidang account. So kalau you nak progress dalam career, you should do something yang boleh add value to yourself. Salah satunya adalah dengan buat chartered accounting. Okey lah, kita pun bila bos bagi idea macam tu, kita pun nampak ni mungkin laluan kita lah. Jadi saya pergi ke Lebuh Ampang KL dan saya daftar untuk buat SCCA. Dan SCCA ni ada 3 level pada waktu tu. Level yang pertama ni pada saya senang lah. Pergi kelas pun dengar sikit-sikit pun, study boleh lepas lah. Dan masuk level kedua ni dah jadi payah. Payah satu dan juga sibuk lah. Sibuk sangat ni makna pergi kerja 8.30 pagi. Kerja tu banyak. Kerja banyak ni sebab banyak dokumen nak kena study. Jadi sampai pukul 5.30 tak siap lagi. Kelas mula pukul 6.30. Kadang-kadang lewatlah sampai ke kelas. Jadi kita pergi kelas, balik pukul 9 dah letih nak revise dan sebagainya. Jadi saya buat macam tu, saya fikir sekarang ni yang saya punya kerja yang hakiki banyak melibatkan processing. Dan yang kelas saya belajar chartered tu dia lebih kepada benda-benda yang purely accounting. So benda ni yang macam mana saya nak plan supaya saya boleh sama belajar tetapi saya tak kena fikir banyak sangat. Sekarang ni spektrum benda nak fikir tu terlalu besar. Sebab kerja ni dia lebih kepada praktikal. Yang kelas untuk saya belajar untuk dapatkan CCA tu dia banyak benda-benda yang related to accounting, purely accounting lah. Jadi saya pun decide lah, kalau saya buat macam ni saya mungkin tak boleh buat ni chartered ni. Sebab kerja saya di pejabat tu dah terlalu panggil sebagai technical sangat dah. Processing, apa nak kena analyse data dan sebagainya. So saya decide kalau saya nak cepat, saya kena tukar lah, saya kena buat master. Dan master bidang IT. Sebab apa? Yang saya study kat, yang saya banyak kerja di pejabat tu, kebanyakannya tu teori tu ada dalam master IT tu. So that means saya cuma perlu pergi ke kelas saja untuk dapatkan sijil. Lebih mudah lah pada saya. So that's why tahun 2001 bila UPM keluar iklan, dia kata siapa yang bukan latar belakang IT boleh mohon untuk masuk Master Science in IT. So saya apply untuk masuk. Saya buat master part time lah. Tapi memang betul, bila saya tengok je tajuk-tajuk master tu, ni semua buku yang saya baca kat Kinokuniya tu. Saya cuma kena pergi kelas je, duduk buat exam, and then kalau rezeki baik saya dapat sijil tu. Memang betul lah, bila saya pergi ke kelas, bila lecturer tu cakap ke depan, oh lah ni saya dah buat dah, ni dah buat dah. Kadang-kadang bila saya tanya dia pun tak ada jawab sama saya. Tak ada nak kata kita hebat, tapi sebab kita kena buat kan. Bila kita kena buat, kita kena fikir banyak tentang benda yang kecil tu. Benda tu kecil je, tapi kita kena fikir banyak. So bila saya pergi ke situ, satu cabarannya, KL jalan sangat sesak. Saya keluar kerja pukul 5.30, kelas mula pukul 8. Kadang-kadang itu me 2 hours untuk keluar daripada Kampung Baru nak sampai ke Serdang. Kadang-kadang saya lambat datang kelas. Tapi saya nak fikir macam mana saya, satu lambat ni kita kena baik dengan lecturer tu lah. Kalau kita tak baik lecturer dia mesti dengka dengan kita. Dia ni lagi lambat, dia ni lagi. Minggu depan pun buka ni memang lambat sekali. Tapi kalau kita repo baik dengan lecturer tu kan, lepas habis lecture kita pada tadi pun dia sembang lagi. Bukan nak bodek, tapi at least nak dia tahu problem kita. Awak kerja kat mana ni? Saya kerja kat Kampung Baru. Cik, buat muka. Jauhnya, jauh, sesak jalan tu yang saya selalu lambat. Jadi dia boleh appreciate kita lah. Lepas tu kita kena cari kawan yang ada banyak masa free. So saya punya strategi, saya kena masuk study group budak-budak Butan. Dan saya kena cari budak-budak perempuan, bukan budak lelaki. Sebab apa? Budak lelaki ni memang best lah. Saya habis lecture, saya akan pergi ke kedai mamak dekat UPM tu dan bersembang dengan geng-geng lelaki lah. Kaki sembang ni okey, boleh kawan. Tapi kalau semua jadi bersembang, jadi siapa nak buat assignment? Itu masalah dia. Jadi saya cari budak-budak perempuan yang full time dan juga yang muka-muka boleh buat assignment lah. Masalahnya diorang ni memang tak suka present. So ada MOU lah, Memorandum of Understanding. Saya tak kisah present saya kata, tapi saya memang tak sempat nak buat assignment dan sebagainya. Jadi diorang ni memang rajin, diorang buat assignment dan diorang tunggu saya datang, saya pun present. Jadi sama-sama dapat markah.
Cuma dia orang panik sikit lah. Sebab kadang-kadang saya sampai lambat ke kelas kan, semua orang panik ni. Jadi sampai ke tak sampai, sampai ke tak sampai kan. Tapi insyaAllah saya sampai, cuma lewat je. So dengan MOU tu, saya berjaya lah untuk survive buat master di UPM. Antara pengalaman yang saya tak boleh lupa, ada masa tu bila saya dah kahwin, isteri saya kena pindah ke satu tempat yang lain. Hari tu saya exam, jadi saya tak ada banyak pilihan. Barang kena angkat hari ni juga. So bila angkat tu bawa pergi tempat baru, dah lewat dah. Terus saya sampai ke exam tu 1 jam lambat. Buat muka sedih betul lah dekat email cerita, tuan tolonglah bagi saya masuk. Saya boleh bagi awak masuk, tapi awak tak ada masa ekstra tau. Tak ada masa ekstra. Saya kata saya kata tak apa boleh. Jadi saya boleh masuk duduk je. Dan saya boleh score paper tu. Sebab apa? Itu yang kita buat kerja kat pejabat. Maknanya tak payahlah ulang kaji banyak sangat. Itu paper C++ tu. Jadi anak programming dia pergi duduk jawab je lah kan. Cumanya kena buat muka sedih lah depan invigilator tu. Sebab dia kata kalau ikut 1 jam ni awak memang tak boleh masuk. Cik tolonglah ni saya memang macam tu lah cara lah untuk saya lepas kan. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi peluang kepada saya untuk sama belajar lah. Dia bukan satu benda yang senang. Sebab apa? Waktu itulah saya baru kahwin, waktu itulah beranak, waktu itulah kena pindah lagi, dan waktu itulah kita ada banyak komitmen di luar. Kita terlibat dengan berbagai unit kawasan dan sebagainya. Tetapi saya rasa benda tu satu benda yang pada waktu tu kita rasa macam kenapalah sibuk sangat. Tetapi apabila dah lewat sampai sekarang, saya fikir saya tak menyesal waktu student saya sibuk. Saya tak menyesal usia muda saya sibuk. Sebab apa? Saya dah buat semua benda tu. Dan saya dah puas hati lah. Saya tak ada rasa kalau lah dulu saya buat macam ni. Tak ada. Sebab saya dah isi saya punya hidup saya tu sangat penuh lah. Jadi saya imagine waktu saya bekerja, saya dah berkeluarga dan bekerja, paginya hantar anak pergi ke tempatnya, tempat masuk, kemudian masuk kerja pukul 8.30 pagi. Petang tu pukul 6.30 terus pergi ke UPM sampai pukul 9 malam. 9 malam tu balik study buat programming sampai pukul 2-3 pagi. Lepas tu besok pukul 6 pagi kerja balik. Saya memang macam tu lah antara benda yang saya buat lah. Adalah 1 malam, 2 malam je yang kita boleh tidur awal. Jadi kan buat programming ni memang tak nak macam tu lah. Jadi suka tak suka dia. Dulu saya ingat, alah kalau belajar pandai C ni cukup lah, your life tak ada apa nak buat. Rupanya tak ada. Semua bahasa tu involve selalu kan. Asal habis satu bahasa keluar bahasa baru kan. Keluar Java, ingat belajar Java ni habis tak buat benda lain. Tiba-tiba keluar lagi Java lain, keluar lagi benda lain. Lepas tu dah belajar dah, dah habis hal language semua dah ada dah. Tiba-tiba keluar pula framework pula nak kena buat. So those things are benda-benda yang apa orang kata menjadi cabaran hidup. Tapi bagi saya, kita manusia ni, kalau kita tak suka dengan cabaran, bermakna kita ni baik tak payah jadi manusia lah. Baik jadi kucing je. Sebab kucing dia hidup, makan, beranak, mati je. Ataupun jadi ayam kan, hidup, makan, kemudian dimakan. Macam tu je kan. Tapi kalau kita manusia ni, peluang yang kita diberikan tu sebenarnya adalah satu peluang yang mungkin lah. Kalau saya nak tengok daripada perspektif agama ni, Allah Ta'ala telah berikan kita kesempatan untuk kita guna masa tu dan kita manfaatkan masa ni. Jadi Alhamdulillah bila saya dah habis dapat master tahun 2003, saya jumpa dengan pelajar-pelajar. Saya balik kerja waktu malam, biasanya kita akan makan kat luar. Kita bujang kan, dia makan kat luar. Kadang-kadang saya jumpa pelajar-pelajar college. Kat situ pelajar college dia College Politek Mara Taman Maluri. Ada kenal siapa-siapa PTM Taman Maluri. Saya sewa rumah kat kawasan tu lah waktu tu. Jadi saya jumpa budak-budak tu kan, tanya dia buat apa? Belajar ACCA. Berapa lama dah? Lama dah lah, sebab dia ulang banyak kali tak lepas, ulang lagi tak lepas, ulang lagi tak lepas. Saya cakap macam mana ni ulang-ulang tak lepas ni, awak bukannya kerja, awak belajar je. Itulah masalahnya cik. Apa masalah dia? Jadi saya fikir macam ni lah, kalau ada free, kita buatlah program sharing session. Waktu tu saya umur lebih kurang 25-26 tahun lah, dan dia lebih kurang 18 macam tu. Kita buat program sharing session, saya buat kawan-kawan saya, bagi motivasi sikit lah. Sebenarnya you bukan ada apa-apa, you cuma belajar je. Kenapa you kena ambil ACCA banyak-banyak kali? Saya tak apalah, saya pergi kerja, buat belajar part time. Jadi susah tu nampaklah sibuk kan. You tak ada alasan nak sibuk sebab you memang kerja belajar. So bila macam tu lah saya fikir, macam ni saya kena jadi lecturer lah. Sebab saya rasa
Banyak benda yang saya rasa student ni dia boleh improve kalau dia dapat guide yang baik, kalau dia dapat teknik yang baik. Jadi saya rasa cukuplah saya jadi eksekutif. Jadi eksekutif ni bagus, tapi pada saya boleh contribute banyak lagi pada society kalau saya boleh share pengalaman saya dan saya boleh bagi dorongan kepada pelajar-pelajar ni. Jadi saya masuk Binary College. Saya masuk Binary College ni dan tahun 2003 saya masuk. 2004 budak-budak bagi saya anugerah lecturer paling kreatif untuk tahun ni. Sebab bila saya masuk mengajar ni, saya tengok muka budak-budak macam muka tak lalu nak makan ni kan. Jadi macam mana cara nak bagi dia semangat belajar? Sebab apa tahu? Kadang-kadang kita rasa macam hidup kita boring, hidup kita tak ceria, hidup kita ni macam kata buntu kan. Jadi bila kita masuk tempat belajar dengan rasa yang begitu, kita tak ada kemampuan untuk mendapatkan ilmu tu. Bila kita tak dapat ilmu tu, kita akan menangguhkan masa kita. Ada pelajar daripada Arab kat situ kan, 2-3 semester duk ulang benda yang sama tak lepas-lepas. Jadi budak-budak masuk kelas saya, memang saya akan basuh betul-betul lah. You datang sini, jangan fikir untuk ambil exam, ambil periksa banyak-banyak kali. Even though this is private college, even though you have lot of money to pay, but you don't do things twice. You ada masa paling singkat dalam hidup. Jangan buat kerja 2 kali. Sangat benda yang merugikan walaupun you anak orang kaya. Antara pelajar yang pernah belajar saya adalah anak pemilik syarikat Ramli Betul. Anak dia belajar dengan saya dan saya tengok dia ni memang ada karakter untuk belajar. Saya tak tahu langsung dia anak orang kaya sebab dia datang simple je. Sampailah satu hari dia nak balik, saya tanya kawan dia balik siapa? Driver dia datang ambil. Pula saya cakap, "Weh, siapa dia ni sampai ada driver?" "Bapak dia Ramli, cikgu." Oh, tapi memang dia ada ciri-ciri untuk jadi pelajar yang berjaya lah. So itulah, saya mengajar dalam kelas saya, dalam 10 orang tu budak Melayu mungkin 2 orang je. Lagi 8 budak bangsa lain ataupun daripada negara lain. Tapi memang saya akan basuh cukup-cukup lah, supaya dia datang dengan semangat untuk belajar dan terus pandai. Tak kira lah dia belajar benda apa pun, benda tu penting. Jadi dengan benda tu lah, bila pelajar-pelajar ni bagi saya award untuk lecturer kreatif lah apa semua, saya rasa memang inspired jugalah. And then saya rasa inspired sampai ke satu tahap, saya rasa saya kena buat PhD ni. Jadi saya pun nak jadi cerita lah, sebelum saya pergi PhD tu, saya kena prepare dokumen banyak untuk Binary College. Dia private college. Kita bekerja dengan private company ni, dia tak kerja dengan corporate ataupun badan kerajaan yang besar. Banyak benda yang kita kena buat. Banyak benda yang bukan skop kita tapi kita kena buat. Ada kawan-kawan yang tak suka, kadang-kadang datang menyindir lah. Alah, you kerja banyak pun you bukan dapat lebih. You kerja dengan siapa je, dia cakap macam tu kan. Kadang-kadang kita jadi lecturer, mungkin dia minta ajar lebih daripada jumlah subjek yang kita kena ajar. Contohnya 3 subjek, orang minta kita cover orang lain. Ada setengah orang dia tak nak tau. Tolak. Macam saya tak kisah, you bagi saya subjek pun saya akan ajar, tapi you bagi saya manual dan sebagainya lah. Pada waktu tu, kawan-kawan saya kata benda ni adalah benda yang nak kata stupid pun tak gamak lah, tapi benda yang tak bijak lah you buat. Tapi pada saya, kalau ada benda yang saya boleh belajar, saya akan belajar dan saya akan buat. Jadi semua subjek saya ajar, software engineering, multimedia, network, database, programming, C, C++, C#, Java, PHP, VB, semua saya sapu sekali. Kerana apa? Saya fikir bila saya kena mengajar, saya kena belajar. Bila saya kena belajar, saya akan jadi pandai. Dan material ada, you just need to sit down and study je. So apa yang saya dapat 10 tahun kemudian, sebab tu saya menjadi training consultant. Sebab apa? Semua benda tu dalam kepala saya dah. Bila orang minta saya buat proposal, saya boleh type balik. Dulu saya dah tengok. So itu manfaat yang saya dapat 10 tahun kemudian. Which is, pada waktu itu, ramai kawan-kawan semua cakap saya ambil tindakan yang tidak bijak. Pada saya, as long as benda tu memberi kita peluang pada masa depan, biar jadi susah pun. Dan lagi satu, kita jangan mengutuk company kita, ataupun selain daripada mengutuk memburuk-burukkan company kita. Saya pernah ada seorang kawan daripada India. Dia datang ke college tu untuk bekerja. Kemudian dia berhenti. Kemudian saya tanya dah, kenapa dia nak berhenti? Ni mesti ada benda tak puas hati kan, saya cakap dia. So dia beritahu kat saya, actually ni tempat kita cari rezeki. Rezeki ni datang daripada Allah. Dia India tapi dia Muslim. Rezeki ni daripada Allah. Majikan cuma bagi kita je, tapi rezeki tu daripada Allah. Saya tak nak lah memburuk-burukkan tempat saya mencari rezeki. Walaupun ada benda saya tak setuju, tapi you faham sendiri sajalah. Kemudian dia berhenti. Jadi saya tengok dia satu benda yang baik.
Kerana apa? Kerana dia tahu rezeki tu datang daripada mana. Dan saya ada seorang kawan dia ni agama Buddha, tapi dia seorang yang baik. Dia ahli Persatuan Sakagakai. Memang saya tengok orang kalau dia ada agama, dan dia ikut prinsip agama tau, dia ni adalah orang yang ada akhlak. Berbanding dengan orang yang tak ada agama, menipu kan. Bila paskat tu buat macam-macam magic lah untuk dapatkan. Kadang-kadang sembang memanglah, kadang-kadang cara cakap tu bunyi macam hebat lah. Jadi kita dengar dia cakap, saya dah mengajar 10 tahun lah, saya tak payah bawa apa-apa sekelas, saya semua dalam kepala. Cakap macam tu kan, bunyinya hebat. Tapi sebenarnya kalau tak ada prinsip agama, kadang-kadang you hanyalah berbohong saja. So bila prinsip saya kerja dengan baik, peluang saya dapat ni, saya dapat training dengan Australia, training dengan UK. So dia orang bawa modul-modul yang baru. Antara modul baru yang dia orang bawa adalah electronic commerce. Tahun 2004 tu sebenarnya modul electronic commerce tu dah ada. Yang banyak orang berbagi training sekarang ni, benda tu dah ada dah tahun 2004. Saya pernah propose dekat bos saya, kita buatlah e-marketing, e-commerce apa semua. Bos tak berminat benda tu. Tapi benda tu yang saya buat sekarang. Dia recycle balik dia. So antara benda yang menarik, datang waktu MQA, ada seorang panel MQA tu daripada UiTM datang jumpa saya. You buat apa kat sini? Saya mengajar. Berapa orang student you? 20 orang. Saya dekat UiTM 200 orang saya mengajar tu. Dia cakap ni, saya mengajar private college. Sebab tu dah tak ramai. Kalau ini 200 orang dah jadi public dah. Saya cakap kat dia, okey, tak apa. Lepas tu tiba-tiba saya jumpa dia balik ke UiTM bila saya nak daftar PhD. Apa you buat kat sini? Saya datang nak daftar lah puan, nak masuk ajar 200 orang belajar pula lepas ni. Jadi dia pun tengok saya semacam je kan. Tapi ia satu cabaran yang sangat besar. Bila saya decide untuk buat PhD master, PhD part time, saya dapat dorongan sebenarnya daripada perkembangan IT lah. E-commerce ni satu benda yang exploding sampai sekarang ni explode. Kalau you tak cari peluang daripada dia, kita terlepas banyak peluang lah. Peluang untuk dakwah, peluang untuk berjaya dan sebagainya. So daripada situ tujuan saya masuk buat PhD pun adalah untuk cari peluang lah. Cuma bidang yang saya buat tu tak ada banyak, tak wujud banyak tempat-tempat tu saya collect data. Saya nak buat pasal e-government di Selangor pada waktu tu lah. Jadi saya pergi tengok majlis daerah, memang tak e-government lah pada waktu tu. Saya tak boleh buat. Jadi proposal defense saya lepas, tapi saya tak boleh nak sambung. Cuma yang menariknya, kalau PhD ni mula-mula kena belajar pasal research methodology. Sebelum tu saya bekerja sebagai research assistant. Jadi dengan bekerja sebagai research assistant ni, at least kita dapat gambaran lah macam mana gambaran kajian akademik. Kajian akademik ni, pertamanya you kena banyak membaca lah. You kena banyak membaca. Dan yang keduanya, you kena tahu tu apa nak kena pakai. Dan yang ketiga, yang paling penting kat Malaysia, supervisor lah. You kena cari supervisor yang betul kena. Itu benda yang sangat berseni lah di Malaysia ni saya tengok kan. Kalau silap pilih supervisor memang payah ya. Payah. Kawan-kawan saya ada yang boleh complete PhD dalam 3-4 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Macam saya ni, bila saya start PhD proposal tu, saya dah tanggung sampai sekarang lah. Okey, kenapa saya tanggung sampai sekarang? Bila saya masuk 3 bulan yang pertama, saya masuk kelas research methodology tahun 2005. By the end of 2005 tu, saya kena buat proposal defense. So saya bentangkan proposal defense saya lepas. So 2006 saya start untuk collect data. Masalah saya apabila saya bincang dengan supervisor saya, dia minta saya buat area ni. Bila saya nak keluar untuk tengok, saya dapati agak sukar untuk saya dapatkan maklumat. Jadi saya nak kena tukar banyak benda. Bila tukar banyak benda, ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. Benda yang kita tak tahu itulah yang buat saya ambil masa yang lama untuk saya study. Akhirnya tiba-tiba ada orang bagi saya satu offer. You nak tak pergi kerja kat Sabang Sarawak? Buat apa? You boleh develop sistem, you boleh improve sistem, ataupun you boleh develop sistem. Jadi saya tengok, oh, ni satu peluang yang baik. Itulah titik permulaan bagaimana saya stop saya punya PhD itu. Saya fikir saya nak buat e-government pada waktu ni nampak macam tak menarik lagi. Mungkin sometime later saya akan come back lah. So bila saya pergi ke Sabah Sarawak tahun 2007, itu dah saya join Sugarban. Saya join Sugarban ni dalam keadaan satu company yang bukan company Bumi Putra lah. Jadi saya terpaksa
berurusan dengan pelbagai jenis manusia, budaya, latar belakang dan sebagainya. Antara benda yang saya dapat ni, saya kena jaga bahagian IT. Orang yang jaga satu bahagian IT tu, dia tak nak bagi kat saya akses untuk masuk sistem tu. Jadi saya pening kepala, macam mana saya nak masuk? Terpaksalah saya hack benda tu untuk dapatkan maklumat dan sebagainya. Itu benda yang tak ada dalam buku, tapi kita terpaksa buat. Dan pada saya, hack sistem pejabat bukannya benda yang salah. Dia bukannya ada apa jawatan penting, tapi dia tak nak bagi benda tu pada saya. Memang itu sifat setengah orang dalam dunia IT. Dia kedekut sikit. Tapi kita jangan jadilah macam tu. Kalau boleh kita jadi orang yang pemurah, orang yang memudahkan kerja orang lain dan orang yang berkongsi. Ini saya cakap ni dalam dunia IT. Mungkin dunia lain saya tak tahulah. Ada setengah karakter orang dalam dunia IT, dia begitu. Dia kedekut dan dia susah untuk berurusan. Dan dia macam tak nak share, kan? Jadi pada saya, kita tak rugi kalau kita share dengan orang. Apa saja yang kita tahu, apa maklumat, share saja. Awak jangan takutlah. Rezeki Allah akan bagi tau. Kalau kita bermurah hati ke manusia, Allah akan bagi. Pada waktu itulah saya kena develop sistem ERP. Saya kena mula daripada scratch. Saya tak tahu nak mula macam mana. Tapi mungkinlah saya banyak bagi tolong orang buat sistem sebagainya. Saya boleh buatlah sikit-sikit. Dan pengalaman yang menarik tu saya belajar bila saya kena kerja di Kuching, di Sibu, di Miri, di Sabah. Kat situ saya nampak banyak lagi kawasan orang Islam ni belum berjaya ataupun belum menguasai ekonomi. Jadi kita ni jangan rasa complacent. Kita duduk kat di KL contohnya, kita rasa macam kita kuat dan sebagainya. Tapi banyak lagi kawasan yang orang Islam tak kuat, yang kita kena tolong dengan apa yang kita ada. So dengan benda tu lah, bila saya kerja di sana lebih kurang 1 tahun je, tapi semangat nak berjihad untuk bidang industri ekonomi dan bisnes ni memang saya rasa sangat terkesan. Siapa yang belum pernah pergi kan, pergilah ke Sabah dan Sarawak kan. Pergi berbagai tempat ni. Kita ada kawan daripada Sabah kan. Ambil peluang pergi ke sana tau. Saya pernah saya naik bas daripada Sibu. Saya naik bas pergi ke Mukah. Saya nak tengok sistem. Saya naik bas, saya jumpa dengan seorang budak USM. Budak tu pun sembang saya, "Cik daripada mana?" "Daripada KL." Itulah saya pun ingat saya nak kerja di KL. Asal awak kan asal Mukah, kenapa tak nak kerja di Mukah? Mukah mana ada kerja, "Cik, susah nak cari kerja lah." Okey, tu saya boleh terima. Yang kedua, lifestyle, "Cik, ni tak best lah duduk sini. Best duduk di KL, best." Kalau semua orang fikir macam awak, siapa yang nak balik kerja kat sini? Saya cakap dia. Jadi betul lah juga tu dia kata. Tapi saya fikir susahlah peluang kan. Peluang tu memang susah, tapi rasa nak kembali semula ke tempat kita tu penting untuk ada. Sebab apa? Kalau kita yang ada kesedaran, kita yang ada kepandaian, kita yang ada kemahiran, tak balik untuk majukan orang kita, macam mana orang kita nak maju? Di saya di sana ni, walaupun dah ada pun sikat di Kuching, saya cari peluang macam mana saya nak contribute. Jadi saya jumpa budak-budak yang belajar di kolej kesihatan. So saya tanya, macam mana you buat aktiviti? Ada usrah ke apa ke? Kita ada program macam ni, kalau cik minat, datanglah bagi ceramah ke apa ke. Boleh saya kata, sebab saya dulu mengajar kat binary tak ada masalah kalau saya cakap, saya pun pergi. Ada tempat yang saya pernah conduct lah, apa nama, circle ke, kolej kesihatan awam di Kuching, dan juga satu tempat di Bintulu. 2-3 tempat tu lah. Benda tu yang saya beritahu lah, awak datang sini belajar sungguh-sungguh, dan juga awak kena fikir untuk contribute. The more you contribute to the society, the more rezeki Allah bagi, dan juga the more pahala you dapat lah in the end. And then kita tak tahu kan, tempat yang kita tinggal tu kadang-kadang dia ada sejarah kegemilangan. Macam Sarawak di Kuching pernah menjadi pusat Kesultanan Melayu. Tak ramai orang tahu. Ada sultan yang pernah datang memerintah di kawasan Kuching tu. So ada orang cakap Sarawak ni memang pernah jadi negeri Islam sebab dia ada sultan kat situ. Tapi dia telah dibunuh oleh bulu balang dia sendiri. Bermakna dia dah ada sejarah yang hebat. Dan Sarawak juga pernah dikunjungi oleh Panglima Cina kan. Siapa nama dia? Yang pernah datang lah. Cengho pernah datang ke Sibu. Bermakna dia satu tempat yang ada dalam peta dunia tu. Bermakna dia ada tamadun yang hebat. Kenapa dia tak boleh bangun dan jadi hebat? Kerana mungkin manusia dia pada zaman sekarang tidak ada rasa nak memperhebatkan keadaan tempat tu. So benda tu yang bila saya duduk di sana, memang saya banyaklah bagi inspirasi. Saya bukanlah orang yang hebat, tapi saya rasa rugi kalau saya tak cakap benda tu. So those kinds of things, bila saya balik ke KL, saya rasa saya memang nak terlibat dalam bisnes lah. Sebab saya nampak bisnes ni
adalah satu cabaran. Kalau you rasa you boleh ambil challenge, you buat. Dan business juga boleh bagi you banyak inspirasi untuk you jadi kuat. Kerana apa tau? You bekerja tanpa ada payslip. Kalau you bekerja dengan payslip, you punya dorongan tu lain. Sebab apa? Hujung bulan dapat duit, hujung bulan dapat gaji. Kerja lebih ke kerja kurang ke, terpulang lah. Ada orang kerja lebih, ada orang kerja main-main je. Biasalah, hujung bulan dapat gaji sama je. Tapi kalau you kerja tanpa ada payslip, you tak tahu berapa duit masuk dalam akaun you hujung bulan. Berapa duit kita tinggal besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tak tahu. Jadi kita kena berterusan bekerja dan juga berterusan mengharapkan bantuan daripada Allah. Pertalian kita dengan Allah tu lebih kuat. Apa-apa saja kita mengadu pada Allah. Kalau kita mengeluh lah FB pun buat apa, tak guna. Orang like ke apa pun, it doesn't give anything to you. It's just maybe lah untuk emotion dia, untuk melayan emosi. Tetapi sebenarnya you kena merintih pada Allah. You kena bercerita pada Allah. Kalau nak buat status pada Allah, itu lebih baik je. Pada saya lah. Kerana apa? Dengan benda yang saya lalu ni, dengan cabaran yang saya kena sabotaj dan saya nak kena hack sistem dan saya kena buat sendiri. Tapi dia saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua. Manusia iri hati ni memang ada. Kalau kita baca dalam surah dan dalam Al-Quran kan, apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Memang pas manusia iri hati tu ada. Kita jaga bagi akaun ni memang orang tak puas hati je. Kerana apa? Kita kerja ikut prosedur. Kalau perlu potong, kita potong. Orang tu nak claim lebih, bila kita potong tu dia hantar claim lewat. Dia expect masuk bulan ni, kita bagi bulan depan. Dia tak puas hati dengan kita kerana dia fikir kita sengaja melambatkan, sedangkan kita kerja ikut polisi. Sampai ke setahap berlaku kes ya. Kes sihir lah. Sihir ni, ada orang lain datang jumpa saya, kata, I nampak ada benda bergayut kat kaki you. Wish, betul ke? Saya pun tengok tak ada pun. Tapi waktu tu kan, mulalah rasa kaki berat lah apa semua kan. Tak boleh jadi ni. Saya punya bos ni dia macam percaya kan. Tak boleh, jom saya nak bawa ni. Pergi mana? Jomlah saya nak bawa you berubat. So dia bawa saya satu rumah dekat Kampung Baru tu. Orang tu pun ambil telur, tak kepada saya. Tiba-tiba telur tu pecah. Tu dia ada lah, dia kata. Saya tak tahulah ada ke tak ada ke. Tetapi nak ceritakan bahawa memang dengki di kalangan orang Melayu tu memang tinggi. Dan juga ilmu hitam di kalangan Melayu tu memang ada. Sampai ke setengah tahap tu seorang engineer tu bagi tahu saya, jom, I nak rawat you secara percuma. I don't claim anything from you. Just follow me to my home and I'll do it. So saya panggil abang saya, kakak saya, tolong ikut sekali. Sebab saya tak nak benda khurafat. Yang macam kes yang sebelum tu, telur-telur tu semua saya tak percaya kan? Saya tak tahulah betul ke tak betul. Sebab apa, I don't believe in that. It's just that saya tak tahu pada waktu tu. Kalau saya tahu, saya tak nak. Yalah, benda tu khurafat kan. Kita tak tahu, tiba-tiba dia tak telur telur saya pecah. Saya tak suka lah benda macam tu. So bila this engineer, dia panggil saya ke rumah. Dia kata ni rawatan Islam, dia baca ayat Quran. So dia tarik daripada kepala lutut kaki saya sampai hujung kaki. Ada rasa macam elektrik punya getaran. Saya tanya kakak saya, what's your comment? No comment, dia kata. Tapi orang tu claim, dia kata dia tarik keluar 3 ekor, dia masukkan dalam botol. Dia minta saya buang dalam sungai. Ini saya tak pasti benda tu adalah benda yang betul ataupun tidak. Tapi apabila saya bertanya dengan orang-orang yang belajar dengan apa Haruni dan sebagainya, dia kata unsur-unsur macam tu ada. Jadi sahabat-sahabat semua bersedialah. Kadang-kadang memang kedengkian manusia sampai ke situ. Cuma saya bekerja lillahi ta'ala, saya tak pilih kasih dengan siapa-siapa. Kita buat kerja akaun, kita buat betul-betul. Dan kita simpan rahsia, orang tanya pun kita tak cakap. Walaupun orang tu paling tinggi level, director pun datang jumpa, nak tahu sikit lah. Saya tak tahu lah. Sebab apa bos saya cakap, tak boleh bagi tahu. So apa-apa memang kita simpan. That kind of thing lah. So itu yang dengan pengalaman yang saya ada tu, saya fikir saya nak join business. So balik ke KL, saya join satu boutique company. And this company is quite a big company lah. And they have many branches. Cumanya dia tak ada sistem. So dengan pengalaman yang saya ada, saya kata saya boleh design sistem untuk dia. Sebenarnya saya pun tak tahu lagi. Tapi saya fikir sampai bila tak tahu. So bila orang tu kata saya nak cari sistem lah, saya pun cakap saya rasa saya boleh buat sistem. So apa saya buat? Saya pun Google lah, cari maklumat dan sebagainya. Saya pergi syarikat yang supply machine, saya pergi semua. Dan saya study. Saya dapatkan satu ERP software yang open source dan saya buat sendiri. Dan memang saya kena set up sangat lama lah. Cuma saya fikir kalau saya berjaya buat benda ni, maknanya saya boleh bawa benda ni pergi ke tempat lain. So saya buatlah untuk company tu. True enough lah, bila saya dah buat untuk company tu, ada company lain offer pula saya untuk saya buat. So saya buat pula, saya buat. Dan saya rasa saya dapat keseronokan daripada benda tu. Dan benda ni bukan senang.
Ada satu masalah tu 8 bulan saya cari baru saya jumpa. Yang bestnya, saya baca kat forum kan, masalah ni cara penyelesaian dia macam ni. Saya pun lega. Ada orang yang tulis tu, terima kasih lah, saya dah 2 tahun cari. Maknanya apa? Ada banyak ilmu yang kita tak tahu. Kita jangan sombong lah. Ada banyak ilmu yang kita tak tahu. Kadang-kadang kan, saya pernah pergi interview di quiz untuk jadi lecturer. Dan saya tak prepare apa tu. Apa soalannya? Waktu orang nak masuk, dia panggil seorang-seorang untuk masuk interview kan. Saya duduk kat luar tu, saya ingat bangunan quiz, saya tengok kat mana. Saya nampak satu buku James Gosling, Java kan. Tak ada apa nak buat. Tengoklah apa dah ni, saya pun buka, nampaklah satu kod tu. Okey, turn saya dah sampai. Saya pun masuk ke dalam. Masuk-masuk je, kita nak minta you tulis Java code sikit, boleh tak? Dia cakap macam tu kat saya. Boleh lah, apa yang you nak? Kami nak yang ni, yang ini. Yang saya baca tadi tu yang keluar. Saya pun, senang je lah, saya pun tulis je dah. Rezeki kita tak tahu tu. Ada pernah sekali saya diberi satu masalah, saya kena mengajar pukul 9.05, saya kena start. Pukul 9 pun saya tak dapat lagi jawapan. Tapi Alhamdulillah ketika nak mula je, tu idea tu keluar dan benda tu betul. Sangat banyak berlaku benda macam tu. Benda-benda mereka ni bukan nak kata saya ni tarah wali, kan? Tapi benda-benda dia adalah rezeki yang Allah bagi pada kita kalau kita percaya sungguh-sungguh. Sebab tu saya fikir, kita solat ni kita kalau boleh lah kita jaga solat malam kita buat. Saya tak kata saya buat lengkap lah, saya pun banyak kelemahan. Tapi itulah nasihat yang dia kepada saya. Solat awal waktu, solat jemaah kat surau, solat waktu malam dan juga solat waktu pagi, solat duha kan. Kita jaga benda-benda ni sebab itu saja talian kita dengan Allah Ta'ala. Dan benda itulah yang buat saya bertahan lah. Bila saya bekerja dengan company-company ni, banyaklah masalah ya. Orang tak nak cooperate dengan kita, tapi kita selesai banyak masalah. So bila saya bekerja dengan butik ni, saya tengok kat dalam butik tu ada 3 mesin jahit. Yang ada orang guna cuma seorang je, lagi 2 betul kosong. Saya pun tanya kat dia orang ada pekerja lain yang jaga kaunter ada, yang kemas-kemas rak pun ada. 2 mesin jahit ni sebenarnya siapa punya? Dulu ada tempat jahit, sekarang dah tak ada. Jadi kalau tak ada, siapa boleh guna? Siapa-siapa pun boleh lah. Cik pun nak guna pun boleh, dia cakap kat saya. Habis tu kenapa? Apa awak tak guna? Kita malas lah, kita banyak kerja dia. Banyak kerja apa? Duduk kat kaunter je. Kalau customer tak datang, tak ada kerja pun. Tapi saya fikir, rugi sangat kalau saya duduk dalam sesuatu tempat, saya tidak mahir segala benda yang ada dalam tu. Kerana apa? Waktu saya pergi ke Sarawak, saya kerja kat Sugar Bar, saya kerja buat sistem. Tetapi bos kat company tu kata, you masuk F&B business, you kena tahu tau macam mana nak sediakan barang-barang. Kalau tak cukup pekerja, you kena masak tau, you kena buat french fries tau. No problem, saya kata kat dia, saya boleh. So dia orang letak saya dekat Kuching Riverside punya cawangan. Saya kena buat, saya kena prepare benda-benda tu. Kerana apa? Kerana nak bagi kita tahu bisnes apa yang kita buat. So bila saya kerja kat butik, saya rasa rugi sangat kalau saya tak tahu guna mesin jahit. So saya beritahu kat bos, bos boleh tak hantar saya pergi kelas menjahit? Bos saya hantar saya pergi kelas menjahit. First time saya pergi, semua perempuan je. Saya pun rasa, macam mana nak belajar ni kan? Tapi tak apalah sebab orang bayar free. So saya pergi belajar. Kerja habis pukul 6, saya akan pergi belajar sampai pukul 9 malam. Saya belajar untuk buat potong baju Melayu dan juga potong baju kurung dan jahit sampai siap lah. Saya belajar pada waktu itu hanyalah volunteer. Hinggalah tiba satu hari, datang customer ke butik tu. Customer tu cari, I nak pergi majlis ni, I nak cari songket yang baik punya. Budak yang jual songket tu memang pandai ayat lah. Ni songket ni bagus cik, ni semua lah dia goreng lah. Copywriting dia yang mantap lah. Orang tu nak beli. Okey, berapa harga ni? 5,000 cik, no problem. 5,000 no problem, okey. Tapi kain songket tu tak berjahit. Dia, I nak pakai, macam mana tak berjahit ni? Alamak. So dia orang semua waktu tu tak pandai pakai mesin jahit. So dia orang datang, hari tu you pakai mesin jahit kan? You boleh tak jahit sekejap? You kan pergi kelas jahit kan? Dia tanya macam tu kat saya. Saya fikir, alamak terkena dah kali ni. Tapi saya fikir, peluang datang sekali je. Kalau you tak ambil, that's it lah. Okey, tak apa, saya cuba, saya pun jahit. That was the first time lah saya jahit kat kedai secara komersial. Jadilah, macam mana saya tak tahu lah. Tapi jadilah, customer tu pakai, okey boleh pakai. Dia pun bayar 5,000. Nampak tak? Jahit ni simple saja. Kalau you pergi kelas menjahit, sekali pergi selesai RM30 je. Tapi boys, with that RM30, you can earn sampai RM5,000 tau. Because kalau you tak pandai je jahit, orang tu tak beli, you earn RM5,000. So saya nampak benda tu adalah benda yang sangat penting. Di Malaysia ni, pada saya lah, jahit
untuk baju Melayu dan baju kurung, selagi ada Melayu kat Malaysia, selagi itulah demand ada. You tak akan habis. Walaupun orang keep on beli, orang perempuan kan, nafsu nak tukar baju kurung itu ada saja. Jadi saya pernah jual baju kurung harga RM1,000. Kenapa? Baju kurung tu material dia mahal. Jadi saya kena jual pada harga RM250. Tapi dia ada manik kat situ. Dan waktu manik tu dibuat, saya tak tahulah tukang jahit tu dia gila ke apa, saya tak tahu. Dia buat manik penuh kat baju tu. Jadi bila kita nak jual, kita bagi tahu kat dia, ni hasil kerja tangan dia, memang mahal kat situ. No problem, saya nak bayar berapa? RM1,000. Okey, cash. Nampak? Jadi itu adalah antara pencapaian saya lah. Saya berjaya menjual baju kurung dengan harga RM1,000. Bila saya cerita ke orang, Syekh bazir ni, kalau Pak bazir tu saya setuju lah. Tapi orang tu tak bayar, jadi saya bekerja je. Saya ambil je lah. Tapi rezeki Allah bagi dah. Pada satu hari ada seorang datang ke butik yang saya jaga tu. Siapa manager? Saya manager. Tuan, saya nak kami ni daripada rangkaian Pasaya Malaysia. Saya tak nak cakap kami itu. Boleh tak tuan datang ke pejabat kami buat presentation? Kalau berjaya kita nak bagi satu Malaysia cover. Uish, betul ke? Datanglah, dia kata. Saya pun siap lah barang-barang dia. Profile semua saya buat. Ambil gambar lah, shooting semualah. Kamera pun canggih lah, DSLR pun semualah. Design siap-siap sikit. Saya pun pergi present. Saya present dia kata, okey, kita nak you hantar 6 cawangan kita. Kalau you boleh buat ni, kita bagi lagi. So saya dapat 6 cawangan KL. Saya dapat Wang Utama, saya dapat Pavilion, PLCC, lagi 3 tempat saya tak ingat. Pergi. Dan saya kena buat team lah. So bila saya boleh buat untuk 6 tu, dia bagi lagi banyak. Dia bagi saya Penang, Kedah, Sabah, Sarawak, di Sabah One Borneo, di Kuching Spring, di Miri, dan 2-3 tempat lagi. Sebab saya pernah kerja di Sabah Sarawak, so saya tak ada masalah. Saya buat apa? Barang semua packing, saya naik Asia. Jadi bila barang tu turun 20 kotak, saya pergi cari kereta sewa, saya bawa. Waktu tu kereta Exora ke, kereta apa yang panjang. Tapi boleh buat sendiri je. Dan saya cari pekerja, iklan pakai job agency, saya dapatkan pekerja promoter untuk di Kuching, di Miri, di Bintulu dan sebagainya. Jadi itulah job scope saya telah berubah daripada developer terus jadi marketing manager. Orang lain tak nak buat, tak prepare untuk buat. Dia orang cakap kita tak pernah buat benda macam ni. Memanglah kita tak pernah buat, tapi kita boleh buat. Kalau kata tak pernah buat, tidak bermakna tidak boleh buat. Dan saya pun waktu tu buat sendiri je. Dan saya tanya bos saya, bos aim nak buat berapa banyak sale? Tak banyak lah, 2 juta. Weh, saya tak pernah juta-juta ni. Tak apalah, you buatlah setakat mana you boleh. So daripada saya tak tahu apa-apa tu, sale yang kami boleh buat pada tahun tu adalah sebanyak 1 juta. 1 juta. Dan saya pernah sekali nak pergi sewa tapak untuk jual barang-barang butik ni. Company tu minta saya bayar RM20,000 untuk saya sewa tapak tu. Saya beritahu kat bos, mana boleh RM20,000 tu tinggi sangat. Bos kata duit ada, dia bagi, saya pun bayar. Rupanya saya boleh buat sale RM80,000 kat tapak tu. So masih lagi boleh buat sale dengan harga yang tinggi. So itulah pengalaman yang saya tengok. Sebenarnya kita manusia ada banyak potensi. Kita manusia ni ada kebolehan dan juga kemampuan untuk buat. Tapi you berani tak berani je untuk buat. Kemudian bila saya dah tengok macam tu, saya tengok kekuatan pada bisnes ni, kalau pakaian lah, adalah pada production. Kalau you tahu macam mana nak buat production, you boleh set up bisnes ni. So that's why saya beritahu kat bos, saya dah berjaya dah buat sales tinggi. Saya tak nak jadi marketing manager, saya nak jadi production manager. So saya tinggal ke kilang. Di kilang lah saya belajar buat AutoCAD untuk saya buat potong baju secara automatik. Orang datang ke kedai, ambil ukur tempahan. Kami kat kedai tu sebenarnya kita dah train dah tau. Bila orang tu masuk kedai dia, kita tahu dah orang ni bau dia ukuran dia berapa, tinggi dia berapa. Macam tu. Dan benda ni bukan benda yang pelik tau. Saya dapat benda ni waktu saya kerja kat Binary. Kawan saya, lecturer lelaki dan perempuan, dia orang pergi buat baju kat India. Bila dia pergi ke India, orang jual kain, dia pilih kain. Kemudian tukang jahit kat belakang tau. Orang yang kat depan yang akan panggil tukang jahit kat belakang, tukang jahit tu tulis tengok kita je. Okey, dia tahu dah ukuran badan kita berapa. Kejap lagi datang pakai memang kena dengan kita. So bila saya dapat cerita tu kat sana, so kita implement kat Malaysia. You tengok orang tu, you tahu dah bau dia berapa. Bau orang ni tak banyak beza. Kalau perempuan dia mula daripada berapa inci sampai berapa inci je. Lelaki berapa inci sampai berapa inci je. Memang standard tu je. Dia ada normal distribution dia. So you tahu dah orang tu berapa dia punya ukuran je dan kita akan buat.
pada waktu tu saya jadi third line tukang potong. Maknanya third line ni tukang potong yang pertama tak ada, ganti tukang potong kedua. Tukang potong kedua tak ada, yang ketiga. Yang ketiga ni last lah. Sampai satu masa ada satu family nak buat kenduri kahwin. Dia nak buat 10 buat pasang baju. Tukang potong pertama cuti balik kampung. Tukang potong kedua merajuk. Ada benda apa tu boycott, terus hilang macam tu saja. So company tengok saya, you boleh potong tak? Saya boleh cakap tak boleh, saya boleh cakap boleh. Saya fikir kalau saya cakap tak boleh, saya miss that opportunity. Kalau saya cakap boleh, saya dapat that opportunity. Tapi saya kena bertanggungjawab lah, hati-hati. So memang saya sangat takut lah untuk buat. Tapi saya berjaya siapkan. Akhirnya bila kenduri tu jalan, kita nampak pengantin tu pakai baju dengan family dia semua kan. Dalam hati kita lega betul lah baju tu siap, ya. Sebab kawan saya pernah kena maki dengan pelanggan tu, you ruin my day, dia cakap. Sebab apa? Dia nak kahwin, baju dia singkat sebelah. Ya, yes, dia macam tu ada. Tapi those kind of things tu yang buat saya rasa business ni memang best. Kerana apa? You dapat satu challenge yang baru, you try to meet that challenge, you try to hasilkan yang terbaik dan orang appreciate. Orang akan hantar message, terima kasihlah baju you buat tu, kita pakai sedap. Selalunya orang bila pakai baju sedap, dia memang appreciate. Abang saya sampai 10 tahun pakai baju Melayu tu je. Sampai isteri dia sorok baju tu. Bila tanya dekat dia, kenapa pakai baju tu? Baju tu bila pakai sedap. So that kind of things tu yang appreciate orang yang bagi pada kita. Saya rasa benda tu satu benda yang best lah bila buat business. Tapi you kena ada tanggungjawab dan you kena betul-betul dedicated tau. Kalau you main-main, you buat kerja sikit tu yang nak lari, tak dapat lah that kind of accomplishment. So last kali bila saya dah berjaya dapat semua tu, saya decide saya nak kembali semula ke bahagian mengajar. Sebab saya dah lalu business, saya dah lalu marketing, saya dah lalu production. Saya rasa saya suka untuk mengajar orang balik apa yang saya belajar. So 2011 tu saya tukar, saya jadi training consultant. Itu pun kebetulan je, kawan saya call saya, you dulu bukan kat binary ke jadi lecturer? Tak, I dah berhenti dah. Bagus, dah berhenti ya. I ada job nak bagi ni. I ada training ni, orang nak belajar Excel. Alah, Excel apa yang payah sangat. So saya ajar lah kat situ. So bermula daripada situ, you nak lagi payah, kita bagi je lagi payah. Dia bagi lagi payah. Sampai last kali mobile apps dia bagi. Waktu tu tak ada orang ajar lagi mobile apps kat Malaysia yang secara kira yang besar-besaran lah, tahun 2010 macam tu. Saya mula kat binary, saya suka bagi soalan yang pelik-pelik kepada student software engineering saya. Jadi siapa yang masuk kelas saya memang cakap, lecturer ni memang baik, boleh kawan dengan dia, boleh sembang dengan dia. Tapi kalau dia bagi assignment, mampus dia kata. Saya bagi assignment kat dia orang, buat mobile apps dan present kat saya. Tu tahun 2009-2010. Waktu tu tak ada lagi macam sekarang kan. Tapi budak-budak tu saya tengok ada 2-3 orang memang bersemangat. Sebenarnya saya belajar dengan dia orang lah. Bila dah siap present, kod tu kat saya. Saya pun tengok, jadi tahun 2012 saya mula mengajar. Bila saya mengajar sekali, first time saya mengajar mobile apps ni di UMK, Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Bila saya belajar kat situ, MTech dia puas hati lah. So next job tu dia bagi. So 2012, 13, 14 sampai 15 tu banyak job yang daripada MTech lah minta saya ajar macam mana nak buat mobile apps. Jadi sama ada nak pakai Java ke untuk Android, ataupun nak pakai Objective-C Swift untuk iOS, ataupun nak pakai hybrid lah. Semua benda tu saya ajar lah. Dari situ banyak lagi lah job-job lain orang bagi, minta saya ajar certification. Saya pernah ajar Oracle certification untuk student daripada Oman. Saya pernah ajar Microsoft certification untuk daripada Mindep. Saya tak ada pun certification, tapi saya ada teknik untuk mengajar dia lah, untuk dia lulus periksa-periksa yang nak ambil tu. Jadi dengan sebab tu, kalau macam Mindep, kalau macam Oman tu dia memang lulus semua. Yang Mindep ni 8 orang lulus, 2 orang tak lulus. 2 orang ni memang saya tengok pun tak ada potensi nak lulus. Jadi saya pun tak risau lah. So those benda tu yang saya tengok, okay, benda yang you belajar sebelum ni, benda yang you buat, semuanya penting untuk hidup kita. Tak kira lah you kerja bidang apa. Sampailah satu masa tu kawan saya beritahu, kerajaan nak cari NGO yang boleh bantu kerajaan untuk run program-program training. So saya pernah buat satu NGO back in 2004. Waktu tu saya terlibat dengan Jabatan Pembangunan Mahasiswa. So saya kena jumpa banyak student lah, saya kena buat program-program student. Dan saya fikir, ada seorang lecturer tu beritahu, you dah jumpa student banyak, you dah ada banyak modul pun, kenapa you tak buat proper? You buatlah proper company, you buatlah proper NGO, because you dah ada material dan you boleh deliver baik pun. So saya buat company dan saya buat NGO. Tahun 2004 dengan kawan-kawan alumni, kami buat satu company untuk buat training punya servis dan satu NGO untuk buat training servis.
Tapi bila saya pergi ke Sabah dan Sarawak tahun 2007, these two entity ni tak ada runner dia. So dia senyap macam tu je lah. So 2005 bila saya dapat tahu kerajaan nak cari NGO, saya buat balik proposal. Saya submit balik benda tu dan saya pergi buat pitching. Pitching ni satu masa yang pendek. You kena present you punya ideas in a way that you can impress the client and convince them that you have the good idea and you have a good way of implementing it. So saya dapat job tu, harga dia 1.2 juta. Besar lah. Sebab dalam hidup saya ni ada 2 kali lah saya dapat job yang besar lah. Yang pertama waktu marketing baju Melayu tadi tu, dan yang keduanya untuk training ni. So this training ni melibatkan saya kena pergi PPR kat kawasan KL dan kawasan Seremban. Dan saya jumpa dengan orang-orang yang banyak masalah lah saya kena handle lah. Agak pening jugalah. Waktu saya buat kursus tu ada pelajar bertumbuk pun ada, bergaduh dan sebagainya pun ada. Tapi yelah, kita ni manusia ni latar belakang macam-macam. But that kind of things lah yang buat saya rasa kita tak boleh duduk saja lah. Kita sebagai manusia, kita sebagai ahli masyarakat, kita tak boleh duduk saja. Kerana di luar sana ada banyak benda yang kita boleh contribute. Selagi you hidup lah, you kena sibuk fikir. Sebab Nabi kata, orang yang tak fikir pasal orang lain ni, dia bukan daripada golonganku. Sebab Nabi pun banyak juga berfikir pasal umat dia. Jadi kita ni kalau boleh, Allah Ta'ala bagi sahabat-sahabat semua banyak kelebihan. Yang pertamanya Allah Ta'ala bagi keluarga yang boleh bentuk kita jadi orang yang baik. Alhamdulillah, kita dapat mak ayah yang dapat bentuk kita. Yang keduanya, kita dapat peluang belajar, dapat ilmu yang baik. Dan yang ketiganya, kita dapat circle yang baik yang boleh support kita. So dengan benda ni, kalau boleh kita get together, kita bincang apa benda yang kita boleh buat untuk contribute pada masyarakat. So all those things tu yang saya rasa kita berkumpul pada hari ni dekat sini. Saya kutip maklumat sahabat-sahabat tadi, saya boleh nampak banyak benda yang kita boleh buat, yang kita boleh bincang sama-sama lah. Kalau kata pengajar J-Pro ataupun kluster IT, kluster multimedia dan sebagainya, macam mana kita boleh plan untuk kita approach dan bantu orang lain. Banyak benda lah. Saya terfikir macam kita boleh buat Udemy, tahu kan? Udemy ni video tutorial. Kita boleh buat video tutorial percuma di kalangan kita sendiri. Maknanya kita ajar orang secara percuma. People do not have to pay anything. So what do we gain? Number one, you help to promote your organisation. It's very important to broaden scope of audience. Yang pertama. Yang keduanya, you dapat new opportunity. Bila orang tengok, you boleh bagi penerangan, you boleh explain things, orang akan bagi job opportunity. Apa yang telah saya lalui lah, banyak job yang saya dapat ni bermula dengan kita bagi je free dekat orang. Lepas tu orang akan bagi macam-macam opportunity kat kita. Kita tak minta pun, tapi rezeki. Dan yang ketiganya, dia boleh membantu melatih kita jadi lebih baik lah. So itu contoh Udemy lah. Kalau kata berminat nak buat kan, ada banyak benda lain lagi yang boleh. So all those things yang berkaitan dengan tajuk agenda yang telah diberikan oleh pengajar tadi lah, setelah cover lah daripada awal sampailah ke sini. Panjang tu saya cerita tu, non stop. Dah berapa jam dah? Dekat 2 jam kot kalau pukul 9 tadi. Ada tak apa soalan nak tanya saya? Saya dah cover semua tentatif kan? Topik kan? Saya rasa kan? Dah. Okay, ada apa soalan nak tanya tak? Lebih warm up atau open question lah. Ya, open question je. Soalan terbuka je. Dia saya direct lah dengan cara Cik Razif approach business. Macam bagi pandangan saya, macam Cik Razif dia lebih kepada raja cara macam short term and then macam high risk. Tapi kalau macam ada macam saya lebih kepada macam low risk dengan mengambil masa yang lama. Macam sebab belajar dalam software engineering ni, kita kena buat software ni, kita buat bagus, jangan ada bug lah sebab tak nak end user marah kan. Jadi macam mana nak apply benda tu, macam apply yang Encik Razi kata, high risk and very short time dalam software engineering macam tu. Sebab saya kalau sedangkan tak nak engineering in short of time lah. Business venture ni ialah kalau nak dibagikan kepada dua bahagian, short term dengan long term ni, dia memang lain lah cara pendekatan dia.
Yang saya buat ni sebenarnya pun nak kata short term pun tak jugalah. Yang saya buat tu lebih kepada saya develop model. You develop model ataupun dalam bisnes kita panggil business model. You develop business model, macam mana business model tu boleh sustain. Lepas tu orang tiru. Okey, waktu saya buat NGO, saya buat NGO tu tahun 2005. Tak tahulah pernah dengar tak itu. Nama dia Interlab, Kelab Rakan Interlab Muda. Mungkin tak pernah dengar sebab kami punya domain dalam JPN adalah untuk Kolej Persediaan Universiti Luar Negeri. Jadi apa yang kita buat, saya buat bagi jadi satu projek, bermakna daripada awal sampai dah siap dapat duit. Jadi benda tu saya dokumentkan, lepas tu saya bagi dah dekat orang lain tiru dah buat lah. Itu je, simple je. Sama juga dalam butik tu, bila saya masuk, orang cakap benda yang paling payah dalam butik ni adalah untuk memotong baju. Kenapa dia payah? Mungkin kerana tak ada technical approach. Bermakna nak pastikan potong tu betul bermula daripada ukuran yang betul. Ukuran yang betul ni bermula daripada spek yang betul orang tu nak apa kan. Jadi bila kita boleh structure kan. Saya buat dia modul, orang lain datang kemudian dia tiru saja. At one point tu saya ada seorang customer perempuan datang ke butik, minta buat baju kurung. Lepas tu orang yang ambil order kat depan, saya kat belakang, dia pun datang kat sini. Jadi boleh buat kat baju kurung? Semua benda boleh buat, insyaAllah. Tapi baju kurung ni sebenarnya saya tak pernah buat lagi. Tapi tak apa, ambil ukuran dulu. Dia pun ambil ukuran. Apa yang membuatkan saya confident? Sebelum saya kerja potong baju custom, saya potong dulu baju ready made untuk kilang. Saya offer diri saya. Jadi bila saya offer kerja untuk potong baju ready made untuk kilang, baju ready made ni dia ada lah size S, M, L, XL. Kalau perempuan dia ada XS, double XS, triple XS. Dia dah ada dah ni. Jadi saya cuma kerja letak kain atas meja. Meja dia panjang tau, daripada sini sampai ke sana. Letak kain sampai sana. Letak kain, susun sampai 20 layer ke, 10 ataupun 20. Kemudian dengan menggunakan pemotong besi tu, potong lah. Itu pun orang mula kata, dia tak minat ni, dia tak minat lah. Bila dia cakap dia tak minat, dia tak nak buat. Pada saya, benda yang dia tak minat tu, kadang-kadang benda tu boleh bantu you. Dia tak tahu. Dengan skill tu lah saya dapat, saya dah tahu dah. Bila ukuran 12 inci, orang ni saya siapa. 13, 14, 15, orang ni saya siapa. Jadi bila customer tu datang, saya tak tengok ke orang tu. Orang lain yang ukur badan dia. Tapi bila dia bagi ukuran tu dekat saya dah map dah. Ukuran macam ni bila saya map, saya tahu dah dia ni masuk S ke M ke L. Jadi saya dengan benda tu lah buat saya confident untuk potong. So second thing is the pattern. You kena develop pattern. Pattern tu sangat penting. You belajar benda apa pun, you kena tahu pattern. Macam mana nak bagi cepat kerja. You jangan terbendung banyak. Bila terbendung banyak, nanti kejap nak fikir. Ada benda kita tak boleh fikir dengan congak. Kita kena tulis ataupun kita lakarkan. So itu perkara yang kedua. Pattern tu sangat penting. Bila saya dah siap, pattern tu saya buat. Satu hari saya tertinggal pattern tu di butik. Datang pekerja Indon. Apa ini? Ini saya punya apa nama sampel. Oh, bagus. Dia pun tengok. Okey, saya pun balik ke kilang. Lepas tu minggu depan datang orang tu ukur kan. Kemudian bila bahan ukuran tu sampai ke kilang, saya tengok dah siap potong dah. Saya pun potong. Akak Indo dekat butik tu. Macam mana dia tahu? Saya pun pergi jumpa dia kan. Ini pattern sangat bagus kan. Saya pun boleh buat sekarang. Dia cakap kat saya kan. Tengok tak? Orang yang mungkin pendidikan tak tinggi mana, mungkin skill dia tak tahu mana, tapi dia dapat that kind of recipe. Dia boleh buat tau. Mula-mula saya tak perhati juga. Apa ni, kita pula pernah buat pattern dia sempoi je potong kan. Tapi dalam hati saya, oh maknanya pattern saya bagus juga. Sebab dia boleh guna kan. Saya dapat pekerja daripada Bangla. Datang kerja, bos saya boleh buat semua benda bos. Betul ke ni? Boleh. You suruh saya potong, saya boleh buat. Dia pun bagi kain baju perempuan untuk potong kan. Dia pun potong. Potong-potong saya tengok, ini Bangla punya cutting. Orang Melayu tak cut macam ni. Dia kain kan ke ada satu bahagian kaki tau. Kaki yang bahagian petak tu kan. Kita orang Melayu, petak tu dia buat lurus. Dia Bangla punya style dia buat melintang. Inilah macam cantik bos. Mana boleh, ini bukan dress Melayu cakap dia. Itu mula-mula dia kerja. Tapi lepas tu dia dapat tahu, dia dapat idea yang pattern saya tu. Bila orang datang order dia ambil pattern tu dia potong. Dia tak peduli bukan apa measurement. Dia tengok lebih kurang je 16 inci, pattern ni dia ambil dia buat.
Dua kes yang saya tengok, memang kalau you dah ada pattern, you tak akan lari banyak. Okay, so you ingatlah benda apa-apa. You masuk kerja dalam bidang apa pun, you tanya orang yang berpengalaman, apa dia pattern dia yang you boleh ikut dan you simpan. Dalam programming, itu yang namanya framework tu kan. Kalau you dapat framework, senang. Banyak kerja kita cuma pakai framework je. Ni nak pakai apa? Ni pakai ni, pakai ni, pakai ni. Tapi nak develop code tu lah, ambil masa. Nak develop objek ke, function ke, itu ambil masa. Tapi once you dapat, you duplicate je. First time dapat projek, memanglah orang bayar mahal. Katakan orang bayar katakan 5,000 ke 10,000 untuk job yang kecil-kecil. Nak buat mula-mula tu sikit kepala. Tapi bila dah ada simpan, next time tu tak susah pun sebab you just cycle je kan. Dan benda yang IT ni ada benda yang long term lah. Antara benda long term yang saya buat blog lah. Blog ni saya mula dengan, bila saya pergi belajar menjahit, saya fikir macam mana saya nak simpan maklumat ilmu yang saya belajar ni supaya tak hilang. Dan saya nak buat duit dengan benda tu. Saya pun buat blog. Blog pasal menjahit. Saya tak beritahu pun saya lelaki. Tapi datang tengok tu bukan yang lelaki dan perempuan lah. Dan saya ambil Google AdSense. Google AdSense ni memang you akan dapat duit bila you buat blog kan. Dia adalah long term punya aktiviti. Kalau you masuk minggu ni nak dapat duit minggu depan, memang tak dapat lah. Itu memang betul long term. So long term ni you kena sabar banyak. Dan you kena banyak try lah. Saya try banyak kali lah macam mana nak bagi blog tu sustain untuk saya buat duit lah. Jadi sampai sekarang pun dia dah jadi passive income lah. Dia boleh buat duit. Tak kaya pun dengan blog tu. Tapi you tak payah fikir apa-apa pasal dia. Dia jalan je macam tu. So benda ni side project boleh lah. Untuk short term memang kena cari projek yang short term yang dapat duit supaya you boleh sustain benda tu. Itu yang saya buat lah. Maknanya saya cari job yang short term dan saya dapat duit, lepas tu saya boleh guna untuk long term. Benda yang paling mudah bisnes untuk saya buat setelah saya lalu dah benda ni adalah training lah. Kenapa mudah? Yang pertamanya, saya masuk bisnes makanan. Makanan ni stok dia sangat cepat. Satu hari kadang-kadang dah obsolete. Saya kerja dengan restoran tu, ayam you kena jual hari ni. Kalau tak boleh, kalau tak habis, besok you kena tukar jadi sandwich. Kalau you tak tukar, ayam tu burn. So you kena plan betul-betul berapa banyak ayam nak pakai. Sebab kalau you order lebih, ayam you rugi. Order sikit, customer datang you tak boleh jual. Itu yang susahnya bisnes makanan. Tapi saya tak kata bisnes makanan ni tak boleh buat duit. Kat Bangi ni berlambak je orang boleh buat. Tapi you kena betul-betul jaga you punya stok kan. Satu. Yang kedua, bisnes yang jaga stok ni saya pernah buat dah. Macam saya jual stok songkit, stok songkok, stok capal. You kena cari supplier. Penat jugalah saya pergi ke Terengganu, pergi ke Kota Selangor cari pembekal songkok, pembekal capal. Ada company pergi ke Pakistan cari pembekal kain. Ada satu masa tu customer datang bawa kain daripada Bali. Dia kata dah awal-awal, kain ni mahal, saya beli kat Bali, tak ada kat sini. Kalau silap you ganti. Pekerja tempat saya kerja kata no problem. Problem jadi problem, rosak. Terpaksa ambil flight pergi Bali, kedai tu beli balik kain tu, balik semula dan buat balik baju yang baru. Rugi lah. So itu bisnes dia. Bila saya masuk training, stok tak payah buat, kedai pun tak payah ada. You just need to have your name saja, branding saja. So itu yang saya nampak bisnes short term yang saya boleh dapat duit cepat dengan buat training lah. Bila saya dapat duit je, saya boleh roll untuk benda lain. Jadi sebab tu saya tengok sahabat-sahabat semua, pada hari ni you boleh buat training apa saja. Sebab training ni adalah ilmu. Ilmu ni you ada apa saja ilmu. Ilmu nak buat kek coklat pun boleh jadi popular kan. Kadang-kadang you just need to jual air liur saja. Untuk saya cakap jual air liur ni bukan saya kata menipu, tapi some people they don't have ideas. You have the ideas. And once they get the idea, they can do it. Sometimes a lot better than you. So your job is just to give them ideas sometimes. Sebab itulah kadang-kadang mahal orang bayar kan. Training ni memang mahal lah. Kalau ikut rate 500, 800, 1000, 1800, lebih daripada tu pun ada. Ikut qualification dan juga ikut kemampuan yang boleh bawa lah. Kalau ikut rate standard kerajaan, diploma 200, diploma 100, degree 200, master 300 kalau tak salah saya lah. PhD 400 ke. Dengan standard rate tu pun, kalau you boleh buat business, dah cukup dah. So tu saya nampak lah. Bermakna kalau you nak plan long term dengan short term kan, you boleh buat dua-dua sekali. Long term ni macam contohnya buat game.
Benda long term dia tak ada short term sebab you nak develop lama kan. Benda tu pula kita minat. So kita tak kisah dia long term pun sebab kita seronok kan, passion. Tapi short term ni kita kena ada cara macam mana nak dapat duit untuk bulan ni, bulan depan. You kena plan dua-dua sekali. Itu benda lah yang saya rasa boleh share kot lah. Yang pertama business model yang you kena ada. Yang kedua you kena ada script ataupun pattern. Dan yang ketiganya you kena plan. You kena ada short term project, you kena ada long term project supaya you boleh sustain. Macam itulah saya buat daripada 2011 sampai sekarang. Saya kerja ambil job untuk training saja. Development pun saya buat jugalah. Cuma training lebih senang, tak perlu apa-apa. Ada lagi soalan nak tanya? Cik Aziz, kalau ni cuma nak tanya Cik Aziz, kalau sebanyak bidang yang Cik Aziz tu masuk berbeza, mesti akan ada gap untuk transfer ke bidang lain, maksudnya dan jahit kepada mobile apps. Ada nak tahu macam mana? Boleh. Okey, masa gap. Saya fikir apa yang bos saya cakap pada awal-awal dulu tu sangat penting. Bila you join apa-apa, you must tell yourself supaya you kerja kuat dan bijak lah. Kerja yang 2 tahun tu you boleh dapat dalam tempoh 2 minggu. Dan saya rasa betul apa yang dia cakap. Kenapa 2 minggu? 2 minggu ni sebenarnya kalau dalam marketing a good cycle. Kalau tengok FB kan, FB punya FB ads, dia ada apa? 1 hari, dia ada 7 hari, dia ada 14 hari. Why do we have that kind of things? 1 hari ni is just for you to test saja. You want to test 24 hours. So untuk kerja, you tak boleh dapat apa-apa pun dalam tempoh 24 jam. You join mana-mana tempat, 24 jam ni, pernah tak you kerja 1 hari je? Pernah? Ada tak? Tak pernah. Cubalah try. You masuk kerja hanya sekadar untuk tanya diri balik, saya boleh kerja ke tak boleh? Saya pernah kerja di kilang, ramai saya ambil pekerja Bangla, pekerja Indon, pekerja Pakistan. Memang datang kerja 1 hari je. Pagi datang, bos kita rasa kita tak boleh kerja dah sini. Okey, habis. Itu untuk 1 hari. Untuk yang 7 hari, you nak dapatkan cycle seminggu. Cycle seminggu ni bermakna you just nak tahu pattern tiap-tiap hari itu macam mana. You masuk kerja apa pun, pattern 7 hari itu akan berbeza. Contohnya macam kerja pejabat. Hari Isnin biasanya orang datang untuk report, get ready untuk that week. Apa-apa benda nak kena bagi tahu bos, kena get ready. Hari Selasa banyaklah meeting dan sebagainya. Hari Rabu ni biasanya kalau ada program-program kat luar dan sebagainya. Hari Khamis orang relax. Hari Jumaat semua hari yang enjoy-enjoy, orang tak nak kacau dengan benda-benda yang berat-berat pada hari Jumaat. So that pattern tu you dapat untuk orang kerja pejabat. Jadi kita nak buat iklan pun kita tahu, jangan hantar iklan di Isnin Selasa, untuk tak tengok. Hantar di Khamis Jumaat, orang tengah enjoy mood nak shopping dan sebagainya kan. So that is why kita ada 7 hari punya kind of things. Dan 2 minggu ni adalah 2 cycle kita repeat. Minggu pertama dan kita repeat minggu kedua. Kalau kita bekerja dengan orang pun sama juga kita buat. Minggu pertama kerja sampai satu had, sesuai tak kerja dengan saya? Kalau kita tanya macam tu. Saya pernah kerja di ladang strawberry dan saya boleh bertahan seminggu saja. Itu yang saya apply lah. Kerja daripada Isnin sampailah hari Ahad. Kemudian apa yang saya dapat? Mula-mulanya hari pertama kerja di ladang strawberry, memang seronok. Buah strawberry, makanlah strawberry kan. Memang seronok. Lepas tu hari kedua baru terasa sejuk nak petik dia. Lepas tu hari ketiga, matahari dah terik, panas lah, tak tahan panas dia. Hari keempat dah boring. Hari kelima, kerja je lah sebab hujung minggu nak dapatkan duit. Dan hari ketujuh, decide minggu depan nak roti. Okay, so that is the learning process lah. Minggu, you ambil 1 minggu tu yang you ask yourself, adakah saya sesuai di sini? Macam saya lah kerja dengan syarikat fast food tu kan. Saya masuk dan saya duduk di tempat memasak tu. Mula-mula memang seronok, tapi lama-lama saya fikir saya bukan jenis memasak kot dia. Jadi makan saya okey. Masak ni saya rasa macam waktu zaman student, kalau hari masak, hari saya memang ramai orang balik lambat lah sebab tak sedap dia masak. Jadi itu pengalaman saya fikirlah, bekerja di fast food saya boleh enjoy tapi untuk 1 minggu je. So sama juga dengan strawberry tu lah. Minggu yang berikutnya saya beritahu bahawa saya nak berhenti. Jadi kan, that is the learning process yang kita dapat lah. Dalam masa 7 hari tu you ask yourself, benda tu kena ke tak dengan you punya jiwa ke, you punya habit ke dan sebagainya.
Okay, kemudian the next week tu you repeat balik the cycle tu. Dan you ask yourself, okay, benda ni macam kena dengan saya punya jiwa, tapi mampukah saya melakukannya untuk 10 tahun akan datang? That is what I ask myself when I start working as an account exec. Account exec ni okay, saya boleh buat, tak ada masalah, kerja susah saya boleh buat. Tapi adakah saya nak kerja ni sampai 10 tahun? Terus saya fikir, saya ni jenis tak suka benda yang repeat. Jadi bila saya nak kena repeat proses payroll selama 10 tahun, saya rasa oh jam. Kan, proses kerja orang kan, tak ada benda yang sama je tau. Mula-mula bulan pertama memang saya suka lah. Masuk bulan kedua, lah benda ni je dekat, saya rasa macam tak ada cabaran. Okay, so itu approach je lah. Kalau macam tanya saya soalan tadi, berapa lama masa yang kita ambil untuk kita start benda yang baru kan. Satu hari tu decide sama ada boleh buat tak boleh buat. Minggu yang pertama tu decide sama ada pattern dalam seminggu tu sesuai tak dengan kita. Minggu yang kedua tu decide lagi, kita boleh tak repeat pattern yang sama untuk minggu-minggu yang berikutnya. So dalam tempoh 2 minggu tu, kita dah boleh identify lah, kalau kerja dekat F&B, apa benda yang kritikal. Kalau kerja dekat bahagian pejabat, apa benda yang kritikal. Kalau jadi lecturer pun you pun tahu benda apa yang kritikal. Lecturer ni, contohnya kan, tak semua orang boleh jadi lecturer tau. Kerana apa? Yang pertamanya, you kena bercakap. Ada setengah orang tak suka bercakap. Betul? Saya ada 3 orang kawan dia tahu tapi dia malas nak cakap. Bila saya, kenapa tak cakap? Malas nak cakap. Dia macam tu. Jadi lecturer you kena cakap. Yang kedua, jadi lecturer, you kena boleh adjust benda apa yang nak cakap dengan orang depan you. Kan? Saya biasa pergi training, dulu saya cakap 1 jam pertama saya tengok orang lain dah macam tempat lain dah. Bermakna you kena lari sikit daripada syllabus supaya you boleh maintain benda tu. Yang ketiga, kalau you mengajar dekat college, you kena buat kertas soalan. Ada setengah orang suka bercakap tapi dia tak suka buat kertas soalan. Bermakna you tak boleh jadi academic punya lecturer. Public trainer boleh. Academic kalau sampai buat kertas soalan you malas, macam mana you nak mark dia? Mark lain tak apa-apa budak jawab tu. Lagi teruk lah, saya pernah sekali mengajar, budak tu lukis kata sinchan penuh muka tu kan. Saya pun apa benda lah budak ni, kat bawah tu tulis, Cik Razi, terima kasih kerana telah mengajar saya. Saya sangat seronok belajar dengan Cik Razi. Malangnya saya tidak tahu menjawab. Saya hanya mampu lukiskan kartun ni lah sebagai kenangan. Aduh, tapi bila saya baca tu, saya terhibur lah. Okay. Jadi nasihat saya macam tu lah, you buat cycle 1 hari, cycle 7 hari, cycle 2 minggu. 2 minggu tu kalau you rasa you boleh repeat lagi cycle tu, insya-Allah you boleh master bidang tu. Kalau dalam tempoh 2 minggu you rasa benda ni tak kena dengan jiwa, bermakna tak boleh lah. Itu yang rule dia. Jadi apa yang bos saya cakap tu, saya rasa betul lah 2 minggu tu. Tapi biasanya kita complete 1 bulan. 1 bulan tu maknanya kita repeat minggu ketiga dan minggu keempat dan tengok apa hasil dia lah. Kebanyakan kerja adalah repetition saja. Jadi sebab itulah saya rasa kalau you masuk apa-apa, you mesti volunteer untuk buat. Jangan start buat apa nama barrier. Oh ni bukan kerja saya, tu bukan saya punya, ni saya tak tahu. Dengan cara macam tu you tak boleh explore banyak. You masuk kerja yang orang tanya boleh buat tak? InsyaAllah saya cuba, bagilah saya buat. InsyaAllah saya cuba, saya buat. Ada juga masa-masa yang saya buat tak jadi. Biasalah. Termasuklah eksperimen masak. Banyaklah eksperimen yang saya buat. Nasi kunyit lah, nasi tu, banyak eksperimen yang tidak berjaya. Maka saya dalam masa terdekat ni belum nampak lah saya boleh buka restoran. Tak ada lah. Tapi kalau benda lain tu, saya rasa insyaAllah. Sebab berniaga, saya pernah berniaga di tepi jalan, saya pernah berniaga di gerai, saya pernah berniaga di jalan tol, jual barang pun saya pernah. Kalau saya nak, saya boleh buat lah, insyaAllah. Cuma last kali dengan banyak-banyak tu, end up saya jadi lecturer sebab saya rasa benda yang saya seronok adalah berkongsi dengan orang. Itu yang saya rasa saya enjoy. Okey, tu dah jawapan kepada soalan tadi.